Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul inna wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hamda illa shay'in sahlan. Alhamdulillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahman al-Fatihah wa al-Rahim. Nama Islam berkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan rahmat dan berkatan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita sudah membicarakan hadis yang ke-10 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu zati a'zamu 'inda Allah. Jadi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud telah meriwayatkan satu hadis bahwa beliau telah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah satu-satunya dosa yang terbesar di sisi Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq." Artinya dosa yang terbesar di sisi Allah Ta'ala ialah engkau mengada-ngadakan kepada Allah sesuatu, menyamainya pada hal dia menciptakan. Adanya orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita membaca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut banyak sekali ayat-ayat yang kalimah syirik di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca dalam kita di juzuk kelima, banyak ayat-ayat yang menyentuh. Dan kalau kita baca surah Luqman sendiri, yang mana Sayyidina Luqman telah berpesan kepada anaknya supaya syirik kepada Allah Ta'ala, kerana syirik itu dikatakan inna syirku la zulmun 'azim. Syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Maknanya kalau sekiranya orang membunuh diri, itu zalim juga. Tak. Maknanya kezaliman ni banyak. Orang yang lari daripada medan perang dengan tanpa hak, itu juga zalim. Orang yang mempunyai orang yang ambil hak orang lain, itu juga merupakan kezaliman. Tetapi kezaliman yang dilakukan untuk dirinya sendiri yang menyebabkan tertekah dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia jadi kafir, dia jadi kufur, dan dia ni jadi apa ni, murtad. Jadi dengan sebab apa? Dengan sebab syirik. Dan syirik ni boleh berlaku dalam berbagai-bagai keadaan, sama ada melalui perkataan, melalui perbuatan, ataupun melalui lisan, dengan hatinya. Jadi maknanya boleh berlaku dalam berbagai-bagai keadaan. Inilah peringatan Rasulullah SAW pada kita. Syirik yang sebenar-benar. Adapun yang syirik khafi ini seperti mana riya yang telah kita baca, bahawa dia kata syirikul asghar al-riya. Maksudnya syirik yang kecil itu ialah riya. Dia belum menjatuhkan lagi, maknanya menjatuhkan akidah lagi. Tapi bila orang syirik kepada Allah, menduakan Allah, menyerutukan Allah dengan sesuatu, sama ada dari sudut perkataan ataupun hati ataupun perbuatannya, maka dengan sebab itu terwujudlah imannya, batallah imannya. Inilah bahayanya tuan-tuan, syirik di sisi manusia. Bagi orang yang beriman, syirik itu merupakan satu perkara yang yang ditegak oleh Allah dan ditegak oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan sebab itu, kalau kita belajar dari
sirah nabawiyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi habis-habisan. Nah, sehingga ada di kalangan sahabat sebelum dimasuk Islam seperti Ikrimah bin Abu Jahal contohnya, Rasulullah mengisytiharkan bunuh dia sebab syiriknya yang melampau. Selain dia ni menzalimi orang Islam, maknanya menyakiti orang Islam, sehingga kan maknanya syirik dia itu melampau. Dan pada zaman Sayyidina Umar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang yang telah murtad, iaitu dengan jalan maknanya sebab iman dia terbatal, dengan sebab itu Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu isytiharkan mengurangi kumpulan-kumpulan murtadin, iaitu orang yang murtad kepada Allah Subhanahu wa taala daripada agama Allah. Sampai begitu, sampai mereka diperangi. Jadi itulah bahaya yang kita dituntut. Biar kita tidak mempunyai kekayaan, tetapi jangan sekali-kali kita menggadai iman yang ada. Tidak kaya, susah hidup dan sebagainya, tapi jangan sekali-kali kita menggadai iman. Iman yang tergadai menyebabkan kita menjadi orang yang rugi, bukan setakat dunia, tetapi di akhirat itu kita termasuk orang yang rugi. Jadi dalam hadis ini perbahasan atau huraian yang kedua ialah soal syirik. Soal syirik. Bagi menjawab pertanyaan sahabat baginda yang tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa di antara dosa-dosa yang besar ialah melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ni jangan kita anggap bahawa berlaku pada zaman dulu. Sebab syirik ni dalam suasana moden, dia berlaku dalam bentuk moden. Kalau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang melakukan syirik ni memang sebab berhala, sebab batu. Ambil batu-batu yang dia pilih sebelum nak musafir, cari batu-batu yang elok, lalu dia ambil batu itu, dibersihkan, lalu dibawa dalam masa perjalanannya. Bila berhenti, dia pergi sembah batu. Begitu juga mereka mengambil maknanya buah-buah kurma, dibentuk dia jadi Tuhan dan disembah dia. Bila lapar makan tak buah kurma, maknanya itu syirik yang berlaku pada zaman itu. Memang mereka nampak, memang mereka menyembah berhala. Seperti mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengkisahkan bahawa kami pada zaman jahiliyah ni memang bodoh suku dia. Waktu nak pergi musafir, nak pergi berdagang, kami membawa Tuhan. Tuhan itu dibuat daripada buah kurma. Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Dalam masa perjalanan yang jauh, apabila bekalan kami telah habis, maka kami pakat-pakat tengok Tuhan kami. Kalau tak makan Tuhan ni mati dia. Jadi ada yang ambil tangan Tuhan, kepala Tuhan, lalu dimakan. Ada kejahilan lantaran syirik tu, maknanya dia tak nampak sesuatu benda tu. Dia tak nampak. Berubah pada zaman Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Benda itu dibenteras oleh Rasulullah SAW. Sehinggalah maknanya pada ketika mana Rasulullah telah wafat, masih ada lagi syirik dilakukan. Bagaimana kisah seorang perempuan yang dia ni datang nak mengadu kepada Rasulullah SAW, dia telah melakukan satu dosa besar. Nak mengadu kepada Rasulullah, adakah dosa besar dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman-zaman sebelumnya, zaman Nabi Musa, syirik juga berlaku. Seperti mana kisah Bal'am bin Ba'urah. Bagaimana Bal'am bin Ba'urah ni, waktu dia nak mati, awal takut dia iman dia. Kerana dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zaman ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, seorang perempuan muda datang nak mengadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu
dosa yang dilakukan, dosa besar, adakah dosanya diampunkan? Mana pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, tanya, mula dia nak bertemu dengan Rasulullah. Aisyah kata Rasulullah dah wafat. Maka dia kata, ya Aisyah, adakah dosa syirik aku ni diampun, dosa besar aku ni, atau syirik aku diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Aisyah kata, orang syirik dosa ni tidak diampunkan. Lalu dia bertemu dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku dah buat sekian, adakah dosa aku ni diampunkan oleh Allah? Maka Abu Bakar kata, orang syirik dosa tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi jumpa Umar, begitu juga jawapan yang sama. Sebab apa perempuan ini melakukan syirik? Sebab dia ni tidak tahan dengan sikap suaminya. Dia tidak tahan dengan sikap suaminya. Suami ni dia keras, ataupun kita kata berlaku zalim kepada isteri. Dia berlaku zalim kepada isteri sehingga isteri ni tidak tahan. Tak tahan macam mana, lalu cari jalan macam mana nak membodohkan suami dia. Bagaimana nak membodohkan supaya ambil ilmu, satu ilmu, belajar satu ilmu, supaya suami jadi tunduk. Lalu dia belajar satu ilmu sihir. Dia berjumpa dengan seorang perempuan tua di Madinah. Makna dia kata dia mengadu hal dia, suami selalu pukul, menginyai dia. Oleh kerana bertahun-tahun kahwin tak tahan dengan sikap suami dia, jadi dia nak belajar satu ilmu. Dengan ilmu ni suami boleh ikut cakap. Perempuan tua ni kata, jangan kau belajar, nanti kamu jadi binasa. Dia kata, tidak, aku dah putus dah. Maknanya putus aku punya keputusan, aku nak belajar ilmu sihir, nak tundukkan suami. Kata perempuan ni, jangan, besok kau binasa. Sebab ilmu ni kau belajar menyebabkan maknanya iman kau tercabut. Jangan kau belajar. Dia degil kau. Jadi perempuan tua tu kan, tak apa kalau kau dah nak macam itu keputusan, malam nanti kau datang, kita pergi satu tempat di sana, kau boleh ambil ilmu sihir ni, kau belajar ilmu sihir. Bila kau hendak sesuatu, kau pergi, kau semua jadi. Maka pada malam yang dijanjikan, perempuan ini datang bertemu dengan orang tua ini. Lalu mereka menunggang satu ekor anjing hitam yang besar. Ada anjing hitam, maknanya tu kita tengok kan, dalam ilmu sihir ni benda-benda ni macam tu, dia warna hitam. Ada melibatkan. Jadi dia menunggang sampai kepada satu tempat. Lalu dia melihat dua orang dan dua lembaga bergantung di dahan pokok. Lalu kata perempuan tua ni, sekarang kau nak sihir, kau pergi jumpa dengan orang. Lalu dia datang kepada lelaki tadi. Dia kata, aku nak belajar ilmu sihir sebab aku tak tahan dengan suami aku. Nak boleh dengan ilmu ni, aku boleh tundukkan suami aku. Lelaki ni kata, baik kau balik. Janganlah kau belajar ilmu ini, sebab nanti kau jadi binasa. Dia kata, aku tak peduli. Ni orang perempuan dia kalau dah perang, bahaya. Aku tak peduli, aku nak belajar juga. Maka kata lelaki tadi yang berpakaian hitam, dia kata, aku nasihatkan kau jangan belajar ilmu ni, nanti kau jadi binasa. Bila kau dah belajar, kau tak boleh tarik balik apa yang kau belajar. Aku tak peduli. Itu dia. Tak peduli sama dia. Jadi maknanya hebat. Kita tengok manusia ni tuan-tuan, bila dia terdesak, dia tak sesuatu, dia tak kira. Dia tak kira halal, tak kira haram, tak kira mudarat ke, baik ke mudarat ke, dia tak kira. Yang pentingnya sesuatu hajat yang dia hendak tu tercapai. Ini bahayanya tuan-tuan, apabila manusia membuat sesuatu perkara, dia tidak menimbang menggunakan akal dan imannya. Itu sebabnya dalam hadis tu kita baca, kenapa para sahabat radhiyallahu anhum bila mereka nak buat sesuatu, mereka tanya dulu, rujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian bila merujuk orang alim ni, merujuk orang saleh, maka
yang dibagi ataupun natijah yang dibuat itu akan menjadikan keredaan dan keberkatan hasil. Jadi dia bila dia dah begitu, maka lelaki itu kata, kalau kau nak belajar juga tapi aku nasihat dah, jangan belajar. Tapi kau nak juga, kau pergi. Kau nampak tak unggun api itu, kau sampai di unggun api itu, kau kencing. Lalu dia pun menurut sampai di unggun api itu. Dia pun bila dia nampak unggun api itu, dia berhenti, tak jadi. Dia pun berpatah balik. Maka lelaki itu kata, dah kau buat apa yang aku suruh dah? Maka dia kata, belum lagi. Sebab kalau kau dah buat sesuatu, bila aku arah kau tunjuk sesuatu kau tak apa, dia boleh berubah. Nampaknya dia tak berubah lagi. Mana kalau kau dah betul-betul tekad, kau kena buat apa yang aku suruh. Lalu dia ni kerana ilmunya tadi, kerana apa? Nak menundukkan suami. Lalu dia pergi dengan tekad, maka dia kencingkan di unggun api itu. Maka pada waktu itu apabila dia kencing saja di unggun api itu, maka dia melihat di dalam tubuh dia, keluar daripada tubuh dia ni seekor kuda putih. Kuda putih keluar daripada tubuh dia. Lalu bila dia keluar, ditunggangi oleh seorang pada kuda ni, lalu memandang dia dengan pandangan yang putus dia. Lepas tu dia balik-balik jumpa dengan lelaki ni. Lelaki ni tanya, apa yang telah kau buat? Dia kata, aku dah buat dah. Tapi aku tengok satu lembaga putih dengan kuda dan ditunggang. Dia melihat aku, dia keluar daripada tubuh aku. Maka kata lelaki, itulah iman yang tercabut daripada dalam tubuh badan. Maka kata lelaki itu, cuba kau ambil pasir itu, kau genggam dan kau sebut, nak jadikan gaduh. Lalu dia ambil, dia sebut, memang jadi gaduh. Sekarang ilmu kau dah maknanya ilmu kau dah jadi. Tapi iman tetap tercabut. Ini bahayanya tuan-tuan bila syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana moden kita tengok ilmu-ilmu yang macam ni masih tetap laku. Di mana-mana kita pergi ada ilmu-ilmu yang macam ni, tuan-tuan. Kita tidak boleh nafikan. Dia tetap laku selama mana ada bulan dan bintang, maka selama itulah ilmu yang saya. Tidakkah masa Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maknanya minta berlindung daripada orang yang memuntal ataupun membuat simpulan-simpulan tadi. Maknanya nak sihir. Jadi ini dia tuan-tuan, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran menunjukkan benda itu, dia akan berlaku sampai kiamat. Selagi mana dunia ini tak kiamat, benda itu akan berlaku. Jadi bila berlaku yang demikian, memang dia punya hajat itu tercapai, menundukkan suami. Tetapi malamnya bila dia melakukan itu, dia merasa kesal yang bersangatan. Lalu berjumpa dengan Aisyah, kata dengan Aisyah, adakah dosa aku ni boleh diampunkan? Syirik yang aku lakukan boleh? Aisyah kata, aku tak berani. Sebab Rasulullah SAW yang beritahu, orang yang melakukan syirik dosa tidak diampunkan Allah. Muslimin dan muslimat yang dilakukan, kita kena berpengajaran. Membenarkan kata-kata dukun yang boleh kata sampai kepada syirik, mengiyakan apa yang dikata, itu jadi syirik juga. Mana dengan perkataan, kalau tadi dengan perbuatan. Ini kita jumpa seorang dukun kata, ni anak saya ni, orang yang buat anak kau ni, orang-orang ni. Ya betul, memang betul. Mengiyakan itu jadi syirik kepada Allah. Yang dia kata itu dah satu. Mengiyakan perkataan dia itu juga jadi syirik kepada Allah. Ini bahaya dia, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dalam kupasan hadis ini, bahawa pengarang menyebutkan di antara dosa besar ialah melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Serta baginda Rasulullah SAW menerangkan bahawa amatlah tidak patut seorang yang mempersekutukan ataupun menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Memang tak patut, tuan-tuan, tak patut. Sebab apa? Allah Ta'ala yang menciptakan dia, tiba-tiba dia menjadikan Allah Ta'ala itu ada sekutu, ada sebanding, dan ada yang berkuasa sama dengan Allah SWT. Maka tak patut lah.
mungkin kita ni diciptakan oleh Allah, tiba-tiba kita ambil satu benda yang lain, sama ada benda jamadat yang mati, ataupun dari sudut makhluk, ataupun dari sudut kekuasaan, kita ikut dia sehingga kita jadi syirik kepada Allah, menduakan Allah Ta'ala. Saya ni kalau tak ada duit ni mati saya. Mana meletakkan duit itu boleh maknanya menjadikan seorang itu susah dan senang. Jadi syirik kepada Allah. Kenapa? Dia lupa yang menyebabkan sesuatu perkara itu berlaku ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sama ada dengan perkataan ataupun meletakkan satu mata benda, boleh menyebabkan berlaku mudarat dan sebagainya. Jadi ini kita kena hati-hati, tuan-tuan. Sedangkan Allah yang menciptakan daripada tiada kepada ada. Dulu kita tak ada. Asalnya memang kita tidak ada. Dan ketika mana kita di alam roh lagi, waktu nak diciptakan kita ni, maka roh orang telah maknanya memberikan kesaksian kepada Allah. Bila tanya, adakah engkau beriman kepada aku? Maka dia kata, ya, aku beriman engkau. Engkaulah Tuhanku. Tapi malam ni manusia apabila mereka dah lahir, dah besar, hidup di atas muka bumi, mereka ada kuasa, mereka ada kekayaan, mereka lupa perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kufur dengan Allah. Ini masalah ni, tuan-tuan. Ini masalah. Sebabnya kita jadi maknanya kufur. Dulu masa dalam alam roh, semua pakar mengaku Tuhan itu sebagai Tuhan yang patut disembah. Tapi bila dah kita ada kekuasaan, kita ada kekayaan, semua yang ada, yang benda yang maknanya ada pada tangan kita, kita mengatakan kita Tuhan. Seperti mana Fir'aun, dia boleh buat semua. Dia boleh buat semua. Dia boleh menghidupkan, dia boleh mematikan, makan tanpa buang air besar, minum tanpa buang air kecil, tidak pernah sakit. Apa yang dia kendaki semuanya dipenuhi. Sehingga kan apa perintah dia semua luluh belaka. Kalau dia kata air ni berhenti daripada mengalir, wahai air ni berhenti, memang berhenti daripada mengalir. Yang itu dia rasa dia hebat. Selama 10 tahun dia cuma mengatakan dia ni Tuhan saja, tak diisytiharkan. Sehingga apabila dia nampak dia punya power tu makin hebat, lalu dia isytiharkan. Dia isytiharkan diri dia sebagai Tuhan. Satu hari apabila dia di dalam bilik air, syaitan datang berjumpa dengan dia. Datang jumpa dengan Fir'aun. Wahai Fir'aun, engkau kata engkau ni Tuhan. Kau mengaku kata engkau Tuhan. Kau boleh buat ni, kau boleh buat. Aku nak tanya engkau lah. Kalau dah kata engkau ni Tuhan, engkau tahu tak apa yang ada di belakang kamu? Dia kata aku tak tahu. Melainkan orang beritahu aku bahawa aku tahu. Maka syaitan kata, macam tu engkau bukan Tuhan. Kerana engkau sifat kau lemah. Kau tak mengetahui apa yang orang lain buat. Mana kalau kau punya rakyat buat sesuatu pun kau tak tahu. Maka macam tu kau bukan Tuhan. Maka kata Fir'aun, betul lah, aku ni bukan Tuhan. Jadi aku nak tarik balik pengakuan aku sebagai Tuhan. Maka syaitan kata, jangan tarik balik. Engkau mengaku, teruskan. Ya ke? Dia ya ke tu? Dia masalah ke? Sehingga dia maknanya, kalau macam tu kau dah nasihat aku tak payah tarik balik lagi. Maka kekal dia dengan keadaan dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana dia nak dimusnahkan oleh Allah Ta'ala di Laut Merah, ketika mana dia ditenggelamkan.
yang pada waktu itu dia ni di tengah lautan dengan gelombang yang begitu besar, ditenggelamkan oleh gelombang besar, maka dia pun memberi saksi bahawa aku hamba Engkau adalah Tuhan ya Allah. Maka Allah kata pada waktu ini ketika mana roh telah sampai kepada kerongkongan, maka tidak ada lagi gunanya engkau berusaha. Aku matikan engkau dalam keadaan jasad engkau tidak rosak, supaya orang-orang yang kemudian akan mengambil pengajaran daripada apa yang kami jadikan. Sebab ni kalau pergi Mesir, jangan lupa tengok Fir'aun. Ambil pengajaran. Fir'aun ni kecil je, bukan besar tau. Macam budak ya. Tapi dia mengaku Tuhan, itu yang hebat. Dia mengaku Tuhan. Kecil je. Orang pukul dia, muka pun tak boleh nampak. Apa? Pakai tutup, sarung dengan emas. Kan? Dulu masuk rumah dia nak tengok Fir'aun yang dilaknat Allah Ta'ala pun kena bayar $100 masuk. Saya tengok ada tak? Nak tengok orang kena anak kena bayar $100, bayar tak? Baca Quran ni juga. Haji Quran. Tengok dalam Quran cerita Allah Ta'ala kisahkan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kesan apabila dia berhati kepada Allah Ta'ala musnahkan, sehingga makna jasad tidak sampai sekarang tak hancur. Allah memang jaga dia, jaga jasad dia daripada hancur, supaya orang-orang yang terkubur tengok, oh ini dia punya metod yang mana, ini Tuhan ni, tak pandai dengan kecil, ini dia letak. Manusia tu dia ada benda kuasa dan sebagainya. Kadang-kadang dia lupa, dia jadi lupa dia. Lupa diri. Dia jadi lupa diri. Maka dia kata, orang mensyirikkan yang demikian sahaja tidak patut menurut apa ni? Timbang akal yang siuman. Bahkan telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan sebab itu kalau kita baca dalam surah Luqman, orang yang disebutkan oleh pengarang berkenaan dengan syirik ni, dia berlaku zalim, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran daripada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Luqman alaihi salam, inna syirku la zulmun azim, bahawa syirik itu adalah satu dosa besar, kezaliman yang besar. Maknanya kalau kita buat sesuatu, ada benda-benda zalim yang kita buat, perkara-perkara zalim kita buat, kita inyai orang, ambil hak orang dan sebagainya, itu zalim tuan-tuan. Tetapi kezaliman itu, kalau dia beriman, dia boleh masuk lagi dalam syurga Allah Ta'ala setelah mereka ni dihukum dalam kumpulan orang-orang yang derhaka dengan Allah Ta'ala dalam neraka. Satu masa bila sekiranya dosa-dosa dia dah selesai, maknanya dia menerima hukuman, dia akan masuk dalam syurga Allah kerana ada iman dia. Dia tidak syirik kepada Allah. Tapi orang yang syirik, dia tidak mencium bau syurga dan tak akan masuk syurga. Khalidina fiha abadan, kekal untuk selama-lamanya. Ni kenapa? Dia iman dia tercabut. Nanti masalah yang akan timbul kesan daripada orang yang syirik kepada Allah. Jadi kita ambil orang, okeylah gila, nak bunuh orang, okey lagi, nak mana masih lagi terampun dosanya kalau dia bertaubat kepada Allah. Fudail bin Iyad, sebelum dia jadi seorang waliullah, dia ni ketua perompak. Fudail bin Iyad, ketua penyamun. Ketua penyamun, bunuh orang, rampas harta orang. Bukan sikit-sikit harta orang dia apa, merompak selama 40 tahun. Lama. Kerja dia tu bukan part time lagi, kan? Memang kerja hakiki dia, kan? Maknanya mengerti kerja tu je. Tunggu di mana laluan-laluan pedagang segar. Satu hari dia merompak satu kumpulan pedagang. Di dalam kumpulan itu ada orang soleh. Ada orang soleh.
Lalu bila dia nak merompak, orang soleh ni pun bermunajat kepada Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah. Lalu dia ni tak jadi nak merompak, dia lari meninggalkan kumpulan orang pedagang-pedagang, beruzlah dia. Dia kata mana boleh hidup macam ni sampai banyak hayat nak merompak je. Takkan tak nak bertaubat? Takkan tak nak bertaubat? Apabila kerja ni kita nak kena buat, semua perompak-perompak tu ikut lari macam ni, berkurung, beruzlah. Dia pun bakat takkan kita nak kerja ni sepanjang hayat. Dah bagi umur 50 tahun, dapat 6 tahun lagi, jadi 56, tambah lagi sekali 60 tahun pula. Sampai bila nak dia macam tu? Takkan kita tak nak bertaubat? Lalu dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benar, dan dia ni belajar dengan orang-orang salih sehingga dia hafal hadis, hafal Quran, hafal ilmu lain, dan dia menjadi seorang wali. Asal berkumpul. Maknanya boleh jadi baik lagi. Tapi kalau syirik ni, Allah, jangan kita cuba-cuba mendekatkan diri, terutama bila orang ni terdesak. Orang terdesak biasanya dia pendek dari sudut akal fikiran. Biasanya kalau sakit ni biasanya orang pendek akal fikiran. Kenapa? Sakit ni ialah menderita dah. Jadi kadang-kadang bila orang kata, oh itu sana ada dukun ni, dukun ni special ni. Mana beginilah, kalau pergi kat dia, nak kata garanti tapi confirm lah. Sama lah garanti dengan confirm kan. Dia pun datang bawa jumpa dukun, datang bawa ajat yang sakit. Dia kata, dukun pun tengok, orang yang berat. Datang-datang ni saya cakap berat dah. Tak apa yang berat, orang malam kan. Yang berat. Kat mana dia ada satu duduk ni? Dia kalau budak-budak duduk tangga, saya rasa orang sebelah punya, dia main rasa-rasa. Mana boleh? Ni dukun pun tak apa confirm dia. Dia main rasa rela. Dia pun tak apa confirm. Jadi baik balik kan. Payah jumpa dengan doktor bagus. Doktor dia bagi mengikut ilmu dia. Apa yang dia belajar? Oh, saya belajar kalau kena kanser mesti kena kerat. Dia tak ada jalan lain dah. Saya belajar macam tu je. Kerat. Kalau nak baik mesti kerat. Doktor ni nak main kerat je. Dah saya belajar macam tu. Memang betul lah ilmu yang dia belajar lah. Yang ni main rasa-rasa tak. Kan dia lepas ni, kalau nak baik ni, awak kena bawa mulut. Mulut pula kena jalan berjinam. Tak boleh yang macam kuning kan. Susah pula macam tu. Dia bagi syarat kan. Kena bawa bunga 7 jenis. Tanah daripada 7 bumi. Mana kau nak cari? Air daripada 7 piri. Piri orang dah kampung nak cari mana? Jadi jangan tuan-tuan, benda-benda yang macam masalah. Kita jangan cari masalah. Sakit memang Allah Ta'ala kata buat. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Aku yang beri sakit, aku menyembuhkan. Kan? Bila seorang kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Kita disuruh maknanya tuan-tuan, maknanya ikhtiar. Sakit disuruh berubat lah. Tapi bukan cara yang macam tu. Orang tanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kena sakit. Kena sakit. Wahai Abu Bakar, kau sakit, kau tak pergi berubat. Lepas tu dia sakit berterusan. Sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq tidak berubat dulu. Tapi nampak sakit dia tak sembuh. Tak diizinkan sembuh. Lalu dia menjadi orang yang redha dengan sakit dia. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan apabila sakit, sesungguhnya sakit itu dia akan mengkifarahkan dosa. Sehingga datang Imran bin Husain kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ni menderita sakit perut selama 30 tahun ya Rasulullah. Jadi aku datang nak mengadu kepada kau, kalau boleh kau doakan
punya sakit tu mengkifarahkan dosa tu. Kalau kau sabar, itu lebih baik. Tapi kalau kau minta doa, aku boleh doakan. Ya Rasulullah, macam tu aku sabar, dia dah sakit aku. Maknanya tuan-tuan, seorang perempuan datang bertemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ni kena penyakit. Penyakit ni penyakit, dia dah bukan selalu datang. Penyakit gila. Dia macam sawan. Macam sawan. Maknanya bila jin masuk dalam badan, menyebabkan aku jadi gila, tidak siuman. Tapi dia kata, ya Rasulullah, aku ni bila kena penyakit macam tu, bila meresap, jin tu masuk dalam badan, nadi aku tak ingat, sehingga maknanya terbuka auratku. Terbuka auratku. Jadi dengan sebab itu, aku nak minta engkau doakan kepada Allah supaya aku sembuh. Maka Rasulullah kata, wahai perempuan, kalau kau minta aku doa, boleh. Aku boleh doakan kepada Allah supaya kau sembuh. Tapi kalau sekiranya kau sabar dengan penyakit kau, itu lebih baik. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku reda dengan penyakit aku, tetapi kau doakan aku. Setiap kali aku dirusak dengan jin, maka biarlah tertutup auratku. Dia orang sabar ni lain, tuan-tuan. Kalau kita macam tu tak apa, boleh doa, tak apa. Doa tu kan. Jadi usaha tu kena perlu kita berusaha makan ubat, itu perlulah. Kullu da'in dawa, setiap penyakit ada ubat, disuruh makan ubat. Jadi cara kita kena tengok. Mana bila masalah kita berubat, dalam Islam ni ada ruqyah, ada jampi-jampi. Ini masalah mengguna jampi dalam perubatan yang tak salah. Jadi kita guna mana yang datang daripada Rasulullah SAW. Kalau kita tuan-tuan yakin dengan apa yang datang, yang disuruh oleh Rasulullah buat, maknanya semua yang mana mungkin, maknanya apa yang diajar oleh Rasulullah itu tak mujarab. Sebab Rasulullah SAW ajar. Kerana wirid itu, jampi itu datang daripada Rasulullah SAW. Cuma bila orang nak mengubat itu, dia orang yang beramal tu. Orang yang beramal, kenapa jampi dia tak mujarab? Jampi dia itu tak diperkenankan oleh Allah, kerana orang yang mengamalkan benda itu tak kenal. Dia jampi orang, tapi pergi kedai bukan suruh pendek. Mana nak? Ustaz, jampi kalau anak saya jampi sambil melengih pakai kain rompang. Itu pun ikat kain bawah pusat dia, terlontir. Bulu-bulu kat badan semua nampak. Maknanya tak kena cara ni. Bukan sebab tak mujarab. Sehingga pernah ada ketikanya orang mengadu kepada Sayyidina Umar. Ya Umar, kau baca bismillah, boleh mujarab penyakit semua. Dengan izin Allah Ta'ala, aku baca macam-macam ayat. Tak boleh ya. Sebab kau tak yakin. Itu beza dia, tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri boleh menyampi. Para sahabat radhiyallahu anhu baca Fatihah aja. Dengan sebab baca Fatihah, seorang usul, ketua orang usul kena digigit terbuat baca bismillah sampai surah Fatihah, baca ke air bagi minum baik terus dengan izin Allah Ta'ala. Tak turun tentang baca Fatihah kan. Malah-malah bukan tuan-tuan punya Fatihah lebih special itu. Masih lagu sekali kan. Jadi maknanya kenapa tidak jadi itu? Ada sebab-sebab. Mungkin kita tidak jaga permakanan, mungkin kita tidak jaga amalan, mungkin kita tidak menjaga dari sudut percakapan, mungkin kita tidak menjaga dari sudut akhlak. Kerana orang jumpa saya, Ustaz tolong bacakan doa. Aku nak bacakan doa yang aku yang tak boleh elok. Kalau hari itu buat benda-benda yang tak berapa nak elok ni, tak berapa nak bagi jampi orang. Kalau kita punya ibadat hari itu pun cincin-cincin, semayang, pulang, dengan guru lain. Aku rasa tak makbul doa aku boleh bincang. Tak makbul. Sebab kita rasa kan memang tak akan diterima oleh Allah SWT. Semayang boleh buat, boleh jumpa orang lain. Ya, jumpa orang yang semayang cepat.
Orang kalau dibaca Quran tiap-tiap hari, tuan-tuan, tak mungkin maknanya dengan sebab dia sebut mulut dia tu keluar ayat Quran tiap-tiap hari. Dia tak cakap lain. Mula dengan bismillah sampailah berjam-jam lamanya mulut dia baca Quran sebut ayat Allah dia. Takkan tak mujarab doa. Tapi kalau orang tiap-tiap hari dia start mula dengan menyanyi aja, nak mujarab kan? Tak mujarab kan? Sebab lafaz kalam dia tu. Nah, banyak benda lama. Kalau orang baca Quran tiap-tiap hari, orang berzikir tiap-tiap hari, kan kalamnya tidak lama. Nah, tidak sia-sia. Sudah tentu orang yang macam ni diperkenankan oleh Allah. Sehingga kan orang yang baca Quran, kalau dia tak minta, dia sibuk dia baca Quran tiap-tiap hari, dia tak minta pun Allah Ta'ala bagi dia. Lebih baik daripada orang yang meminta tiap-tiap hari. Ini hebatnya orang kalau dia baca Quran. Bukannya orang baca Quran dia kalam dia kalau dipegang, insyaAllah. Guru kami di Mesir tu yang share kita share sakit share. Allah, bismillah, tawakal. Itu je. Hebat ni. Hebat boleh main bola. Jadi kan, ini orang-orang salih. Kan? InsyaAllah ini tak ada apa-apa. Ini usul-usul, ya Allah, tawakal. Kita murut sampai melekat-lekat dia. Jadi juga. Tak boleh ni. Jadi, tengok. Bismillah. Jadi kalau kita nak cara mana mengubah, gunakan ayat Quran betul. Kadang baca Quran sana. Nak mengubah orang, menjampi orang, baca pun sana. Mana nak mengubah? Jadi dengan sebab itulah. Itu sebabnya kalau orang yang kena, contohnya kena rasuk, kena histeria contohnya, kita pun baca Yasin, kan? Tiba-tiba orang yang kena rasuk pun cakap, dia kata, kau baca Yasin, aku tak takut kau baca Yasin. Ramai-ramai ni aku pun tak takut. Memang betul, jin tu pun tak takut dengan kita. Kan? Sama-sama baca Yasin, baca SMS. Ayat, bala SMS pula tu. Baca Yasin, mana jin tak takut? Kan? Jin pun kata, itu pun jin SMS. Tengah-tengah baca Yasin, baca Quran, boleh cerita tentang hal dunia. Mana jin tak takut? Orang soleh ni tuan-tuan, dia tak payah baca apa, dia tengok je. Sehingga kan kalau kita belajar Hayatus Sahabah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, syaitan ni baru dia pun dia tak boleh cium. Baru Sayyidina Umar pun dia tak boleh cium. Dia kalau apa ni syaitan ni, dia nak melalui satu tempat, kalau Sayyidina Umar dah lalu kat situ, maka dia tidak akan lalu. Dia Sayyidina Umar. Baru dia pun syaitan tak. Ayah kata, kita siapa yang datang? Tikus kata. Ayah pakai ayat pengeluar tuan-tuan. Amanah dengan sebab ibadat tu dia. Kan? Itu sebabnya disebutkan Syekh Khalid Jailani ataupun satu riwayat daripada seorang ulama dia kata, waktu dia ni mengajar, dia mengajar anak-anak murid dia. Anak murid ramai. Dia tengah membaca hadis. Kan? Dia lupa nama, tak pasti. Nama tu tak pasti. Jadi kita sebut orang soleh. Bila dia tengah-tengah mengajar, ular turun daripada, bukan main besar ular tuan-tuan. Orang Melaka kata ular, kita ular. Cakap sekali lah ular. Turun daripada pokok, masuk dalam baju dia. Anak-anak murid tengok tok guru apa ni, ular masuk dalam baju, bangak patah rebah lagi belakang. Tinggal tok guru seorang dia kata apa kau lagi. Ular masuk, keluar balik, naik balik kata. Jadi orang-orang yang mengaji tadi kan, datang balik. Dia kata, Tok Guru tak lari ke ular tu masuk dalam baju. Dia kata, kalau kita ini orang soleh, binatang pun tunduk dengan kita. Jadi binatang tu datang, dia nak ziarah aku. Ya. Engkau ni belajar ilmu tak yakin tu kau lari.
hebatnya tuan-tuan, apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Jadi jangan sekali-kali kita terlibat dalam masalah syirik, sama ada dari segi perkataan, dari segi perbuatan, dari segi apa ni amalan dan sebagainya, supaya kita tidak rugi. Jadi kita masuk ke fasal yang kedua, beriman kepada Rasulullah SAW. Selesai kita beriman dalam rukun iman yang pertama, iaitu beriman. Maka manusia berhajat kepada yang mengawas amal usahanya dalam segala peringkat hidup untuk memimpinnya ke jalan kebaikan dan menjauhi daripada jalan kerosakan. Jadi manusia ni tuan-tuan, dia berhajat kepada pemandu, petunjuk. Dia berhajat. Kita tidak boleh hidup tanpa ada orang pemandu, tanpa orang menunggu ajar. Tak boleh. Kita hidup kat dunia ni, kita kan macam mana budak ni dia daripada dia baring aja, tiba-tiba sampai masa dia boleh miarap, kemudian boleh mengangkat. Kerana yang memandunya ialah Allah SWT. Bukan kita ada. Kalau kita bawa anak-anak kita masalah di pusat terapi kan, dia pun tak boleh. Kita datang sekali lagi ni, seminggu dua ni, besok anak kau dah boleh jalan. Ni aku ajar ni dia boleh jalan. Kita buat tak berjalan, makin teruk dah. Dia tak mampu tuan-tuan. Kenapa? Yang mengubah harakat sesuatu perbuatan, sesuatu keadaan itu ialah Allah. Budak tu macam mana dia boleh masa bulu kita kunyah kan, sampai kepada peringkat dia boleh kunyah sendiri dan dia boleh ambil sendiri makanan, dia boleh merasa tahu masih dan sebagainya. Siapa yang ajar? Siapa yang dia boleh berjalan, dia boleh jalan jatuh tak rasa sakit. Kalau kita jalan, cuma tuan-tuan yang namanya ni jalan lepas tu jatuh 4 kali, jawabnya stroke terus. Tapi dia jalan jatuh tak ada apa-apa, dia terantuk saja je, tak ada apa benda tu. Tuan-tuan berjalan tiba itu hantuk kan, mau getak boleh kan. Jadi siapa yang mengajar? Siapa yang melindungi? Tentu ada petunjuk, ada pengawas. Jadi kita hidup, kita jadi pandai, jadi mengenal. Bila itu Allah Ta'ala sebut walillahil asma'ul bila wa'allam Adam al-asma'. Adam tu jadi pandai sebab Allah Ta'ala ajar dia, sehingga dia boleh mengenal maknanya nama-nama. Kalau Allah tak ajar dia pun tak tahu. Jadi kita begitu tuan-tuan, hidup mesti memerlukan panduan. Orang jahil memerlukan panduan daripada orang alim, orang berilmu. Seorang anak memerlukan panduan daripada Allah. Kita ni memerlukan panduan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Hidayahnya daripada Allah SWT. Jadi maknanya kita ni memerlukan pengawas, memerlukan petunjuk. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis ni, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala yang mengelokkan dalam bahawa dia kata Allah Ta'ala yang mengadapkan aku dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala yang mengadapkan aku dengan sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah itu dia bukan diadapkan, bukan ditarbiyah, bukan diajar oleh bapa-bapa, tapi Allah Ta'ala yang mengadapkan. Mana dia mendapat tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan Rasulullah SAW dalam keadaan umat dia kan, waktu nak meninggal dunia pun Rasulullah masih ingat umat. Siapa yang boleh buat begitu kalau tidak dengan sebab Allah Ta'ala yang mengelokkan dari sudut akhlak Rasulullah SAW. Seorang ibu, seorang ayah pun tidak begitu pada anak-anak ni.
Anak-anak pun tidak begitu kepada mak bapak. Gamayang. Tapi Rasulullah SAW bukan setakat dia waktu dia nak wafat, dia ingat kepada umat yang sezaman dengan dia. Dia kata, aku memikirkan umat aku. Dia kata, maknanya prihatinnya Rasulullah SAW. Siapa yang beri? Maknanya sifatnya begitu. Tentulah Allah Ta'ala yang menghadapkan Rasulullah SAW. Jadi bukan senang kan? Jadi kita hidup mesti memerlukan panduan. Maknanya dalam kehidupan, sama ada dalam amalan. Kita nak beramal. Kalau Allah Rasulullah tak bantu kita, macam mana kita boleh beramal? Kita kata ustaz ni banyak. Hakikatnya semua ilmu yang datang semua daripada Rasulullah SAW. Sebabnya selama mana orang buat ibadat, selama mana orang buat baik, semua Rasulullah dapat. Sebab Rasulullah yang mula kan? Rasulullah yang mengajar cara bersedekah, cara sembahyang, cara berzikir, cara baca Quran. Baru sampai dekat kita melalui maknanya seorang demi seorang. Jadi Rasulullah mendapat sahabat sampailah kepada kita. Jadi maknanya petunjuk kita perlu dalam kehidupan. Jadi insyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada video yang akan datang seperti diizinkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa la tu'thir 'anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.